Hello pelajar-pelajar semua, apa khabar? Harap anda sihat-sihat belaka ya. Okey, hari ni kita akan belajar tentang simple future tense. Future tense maksud dia, okey, apa maksud future? Mesti anda semua dah tahu kan, future maksud dia masa depan. Okey, masa depan ataupun sesuatu yang akan berlaku pada masa hadapan ataupun masa akan datang. Alright. Di sini kita akan belajar penggunaan shall dengan will. Banyak penggunaan dia, shall dengan will. Okey, shall kita akan guna untuk I dan we. Will kita akan gunakan untuk selain daripada we dan I lah, seperti he, she, they, it. Shall akan ataupun harus, seharusnya. Okey, shall not tidak akan. Secara ringkas, shall not kita akan sebutkan shan't. Will akan, will not tidak akan, won't secara ringkas ataupun short form untuk will not. Alright, kita lihat di sini ya. There will be a holiday next Tuesday. There will be a holiday next Tuesday. Selasa depan ada cuti ataupun terdapat cuti pada Selasa depan. Terdapat cuti pada Selasa depan. There will be a holiday next Tuesday. Okey, penggunaan will di sini menunjukkan ayat ni lah menunjukkan sebagai satu pengumuman. Okey, sebagai satu berita ataupun satu pengumuman ya. There will be a holiday next Tuesday. Lihat will untuk ayat ni. He will be 30 years old next June. Okey, he will be 30 years old next June. Dia akan berumur 30 tahun pada Jun depan. Okey, dia akan berumur 30 tahun pada Jun hadapan. He will be, yang ni satu yang tepat. Okay, so will, kita guna will. Okay, he will be 30 years old next June. We shall visit our friends in Singapore next week. We shall visit our friends in Singapore next week. Ayat di sini menunjukkan satu yang kita rela lakukan. Shall di sini menunjukkan kita hendak lakukan satu dengan rela ataupun seharusnya. We shall visit our friends in Singapore next week. We shall visit our friends in Singapore next week. Kita harus ataupun kita akan melawat kawan-kawan kita di Singapura pada minggu hadapan. Lihat perkataan visit, tidak ada perubahan apa-apa. Ayat ini menunjukkan kita hendak lakukan satu ataupun rela dengan sendiri untuk melakukan sesuatu. Sebab itu kita gunakan shall. Okay, next one. I shall buy another house next year. I shall buy another house next year. So, dia akan beli sebuah lagi rumah pada tahun hadapan. Dia akan beli sebuah lagi rumah pada tahun hadapan. I shall buy another house next year. Another, sebuah lagi ataupun satu lagi lah. Another house, sebuah lagi rumah pada tahun hadapan. I shall buy another house next year. Ni dengan rela dia beritahu ayat ni. Okey, kata-kata ni dengan rela. Dia sendiri hendak beli kan rumah pada tahun hadapan. Ayat ni tidak menunjukkan dia meminta sesuatu ataupun untuk menerima sesuatu, tidak. Dia akan melakukan sesuatu dengan rela, dengan suka hati ataupun dia sendiri hendak melakukannya. Maksud shall di sini, ingat ya. We shall meet up one day. We shall meet up one day. Kita harus berjumpa satu hari nanti. Okey, ini satu dengan rela juga. Kita merancang untuk berjumpa satu hari nanti. We shall meet up one day. So, shall di sini pun menunjukkan kita tidak meminta sesuatu. Okay, kita harapkan sesuatu saja. Okay, we shall meet up one day. Kita merancang dengan rela. Okay, we shall meet up one day. We shall meet up one day. Okay, I think it will rain in the afternoon. I think it will rain in the afternoon. Saya fikir ianya akan hujan petang nanti. Okey, saya fikir ianya akan hujan pada petang nanti. Mungkin ayat ini anda sebut waktu pagi. So, kita cakap tentang petang nanti. Okey. I think it will rain in the afternoon. Will rain. Okey, no changes. Tak ada ni perubahan. Faham ya? Ini macam satu yang kita ramalkan. Okey, kita fikir yang benda tu akan berlaku. So, I think it will rain in the afternoon. Okey. Faham ya? Next one. They will wait at the cinema for us. They will wait at the cinema for us. Mereka akan tunggu kita di panggung wayang. Okey, mereka akan tunggu kita di panggung wayang.
Ini satu yang kita dah rancangkan. Mereka dah rancangan yang mereka akan tunggu kita di panggung wayang. So they will wait at the cinema for us. Okay, will wait, memang mereka akan tunggu, dah memang tentu. Satu yang telah tetap lah. They will wait at the cinema for us. Okay. Next, I shall cook dinner tonight. I shall cook dinner tonight. Okay. Saya nak masak makan malam lah. Malam ini. Tonight, malam ini ya. Dinner semua orang tahu. Makan malam lah. Saya akan masak untuk makan malam. Malam ini. Okay. I shall cook dinner tonight. So, dia beritahu dengan sukarela. Satu yang kita beritahu dengan sukarela, kita akan guna shall. Okay. Saya akan ulang banyak-banyak kali. Sehingga anda faham ya. I shall cook dinner tonight. Okay. Next, the headmaster will deliver the speech later. The headmaster will deliver the speech later. The headmaster will deliver the speech later. Guru besar akan menyampaikan ucapan. Okay, nanti ya. Guru besar akan menyampaikan ucapan nanti. Later. Sekali lagi, mungkin lepas pukul 2, lepas 10 minit, lepas setengah jam, macam itulah later, maksud later. The headmaster will deliver the speech later. Headmaster will deliver. Lihat perkataan deliver, menyampaikan. Untuk maksud ni menyampaikan lah, menyampaikan ucapan. Deliver, menyampaikan. Speech, ucapan. Deliver maksud lain, macam postman kadang dia hantar surat, kita boleh sebut macam ikut simple present tense lah. The postman delivers letter every day. Okay, the postman delivers letters every day. Okay, deliver ada maksud lain. Di sini menyampaikan ucapan. Kalau kita nak tukar perkataan lain, kita boleh gunakan give. Give speech, memberikan ucapan. Okay, will give the speech later. Okay, memberikan ucapan. Yang ini menyampaikan ucapan. So, ini pun satu yang telah ditentukan yang untuk masa depan. Okay, yang telah ditentukan yang akan berlaku secepat mungkin lah. Okay, will deliver. Alright, next one. If she is more patient, she will succeed in getting what she wants. Panjang sikit ya ayat ni, tak apa belajar. If she is more patient, she will succeed in getting what she wants. Kalau dia seorang yang lebih sabar, dia boleh berjaya untuk mendapatkan apa yang dia hendak. Kalau dia seorang yang lebih sabar, dia boleh mendapatkan apa yang dia hendak. Itu maksud dia. If she is more patient, she will succeed in getting what she wants. Ini satu yang kita dah tentukan. Memang kalau dia lebih sabar, semua orang pun samalah. Kalau lebih sabar, kita akan dapat apa yang kita hendak. Okay. So if she is more patient, lebih sabar, she will succeed, berjaya in getting, mendapatkan what she wants, apa yang dia hendak lah, wants. If she is more patient, she will succeed in getting what she wants. Okay, kita sambung dengan lebih banyak ayat. Okay, setiap sebuah selalu beri banyak ayat. Okay, the books will arrive at 7 o'clock this evening. The books will arrive at 7 o'clock this evening. Evening saya dah beritahu lepas pukul 6. Okay, evening. The books will arrive at 7 o'clock this evening. Ini pun satu yang telah ditentukan. Memang buku-buku yang kita dah pesan tu akan tiba pada pukul 7 nanti. Okay, evening ya. Lepas pukul 6. The books will arrive at 7 o'clock this evening. Lihat arrive, tidak ada apa-apa perubahan. Sebab kita sedang bercakap tentang masa hadapan, belum berlaku apa-apa lagi. So, pertukaran tak adalah dekat kata kerja. Okay. Next one. He will get you a ticket for the concert. Lihat betul ayat ni. He will get you a ticket for the concert. Dia akan dapatkan tiket konsert untuk kamu. Dia akan dapatkan tiket konsert untuk kamu. So, ini satu yang telah dirancang, memang dia akan dapatkan. Okey, ini bukan satu yang kita berikan, kita akan dapatkan sesuatu. Okey, beri lain, kita guna shall. Nanti lebih banyak ayat saya sebut nanti, anda akan faham. He will get you a ticket for the concert. Dia akan dapatkan kamu tiket untuk konsert. Satu yang telah dirancang juga. Lihat di sini, shan't, macam saya sebut tadi, shan't, shall not, tidak akan. Okey, tidak akan. Shall not, secara ringkas ataupun short form, shan't. I shan't sit for the piano examination next year.
I shan't sit for the piano examination next year. Saya tidak akan menduduki peperiksaan piano pada tahun hadapan. Saya tidak akan menduduki peperiksaan piano pada tahun hadapan. I shan't sit for the piano examination next year. Okay. Sit maksud lain duduk. Kalau ikut peperiksaan menduduki. Okay. I shan't sit for the piano examination next year. Saya tidak akan menduduki peperiksaan piano pada tahun hadapan. Okay, ini maksud tidak akan lah. Let's go to another sentence. The whole family, seluruh keluarga itu, the whole family will shift to the new house next month. Ini satu yang akan berlaku, yang telah dirancang oleh keluarga tu, yang mereka akan berpindah pada bulan hadapan. The whole family will shift to the new house next month. Seluruh keluarga itu akan berpindah ke rumah baru pada bulan hadapan. Satu yang telah dirancang. Will shift, memang mereka akan pindah. Shift, pindah. Perkataan lain, move. M-O-V-E. M-O-V-E, move. Kita boleh sebut dengan cara lain. The whole family will move to the new house next month. Okay, cara lain lah. Shift maksud dia pindah. Move sama arti ya. The whole family, seluruh keluarga itu akan pindah ke rumah baru pada pada bulan hadapan. Okay, pada bulan hadapan. Next month, bulan hadapan. Whole family, seluruh keluarga tu shift, pindah. Okay. Okay, look at this sentences. Question pun ada. Saya beri soalan pula. Shall I wait for you? So, dia tanya dengan rela. Shall ni kita guna untuk satu yang kita hendak lakukan dengan sendiri. Kita rela lakukan dengan sendiri. Memberi, bukan menerima ya. Memberi sesuatu. Offer some help. Macam nak tolong seseorang ke apa. Okay. Ya, di sini. Shall I wait for you? Nakkah saya tunggu kamu? Okay. Shall I wait for you? Adakah saya perlu tunggu kamu? So, dengan rela dia sebut. So, kita guna shall. Okay. Shall I wait for you? Shall we invite him for the dinner? Shall we invite him for the dinner? We pun kita guna shall. Saya dah beritahu kan. Shall we invite him for the dinner? Nak tak kita jemput dia untuk makan malam? Okay. Perlukah kita menjemput dia untuk makan malam? Ataupun bolehkah kita jemput dia sekali untuk makan malam? So, dengan rela. Dia tanya dengan rela dekat kawan-kawan dia lah. Shall we invite? So, ini satu jemputan. Seperti satu jemputan lah. Kita jemput. Kita tak terima ataupun meminta sesuatu. Okay. Shall ni untuk memberi satu dengan rela. Ingat ya. Shall I listen to his advice? Perlukah saya dengar nasihatnya? Perlukah saya dengar nasihatnya? So, kita tanya dengan kawan-kawan kita. Perlukah saya dengar nasihat dia? So, ini untuk kita dengar ataupun tidak. Bukan menerima ataupun memberi ya. Bukan meminta. Okay, bukan meminta atau kita nak terima sesuatu. Okay. Shall I listen to his advice? Perlukah saya mendengar nasihat dia? Okay. Shall I send you some food? Dengan rela dia tanya, nakkah saya hantar makanan untuk kamu? Dengan sendiri. Dia ingin melakukan satu dengan sendiri. Keinginan sendiri. Faham ya? Shall I send you some food? Okay, shall I send you some food? Dengan rela dia tanya, perlukah saya hantar makanan untuk kamu? Okay, mungkin dia take care of her friends or sister kan? Dia tanya, shall I send you some food? Nakkah saya hantar makanan untuk kamu? So, shall I? Okay, bukan dia nak terima sesuatu. Bukan dia minta sesuatu. Tapi dia nak memberi. Faham ya penggunaan shall? Okay, di sini lihat di sini. I tetapi kita guna will pula. Will I get a call from my friend? Will I get a call from my friend? Adakah saya akan terima panggilan daripada kawan saya? Adakah saya akan terima panggilan daripada kawan saya? So, will I get? Ni satu yang dia akan terima. Bukan memberi. Macam tadi memberi ya. Bukan di sini ayat dia menunjukkan sesuatu yang dia akan mungkin terima. Okey, dia tanya kawan-kawan dia, will I get a call from my friend? Adakah saya akan terima panggilan daripada kawan saya? Okey, satu yang dia mungkin akan terima, bukan memberi. Okey, untuk memberi kita guna shall selalu. Ataupun melakukan dengan rela, satu dengan rela kita guna shall. Okey. One more sentence here. Question. Will we receive an invitation for the dinner? Will we receive an invitation for the wedding?
Will we receive an invitation for the wedding? Adakah kita akan terima jemputan untuk perkahwinan itulah. Okay, wedding, perkahwinan ya. Will we receive an invitation for the wedding? Adakah kita akan terima jemputan dari jemputan perkahwinan? Okay, adakah kita akan terima jemputan perkahwinan? Invitation, jemputan. Invitation, jemputan. Invite, jemput. Okay, invite, jemput. Invitation, jemputan. Wedding, perkahwinan. Okay, will we receive an invitation for the wedding? Adakah kita akan terima jemputan untuk perkahwinan itu? So ini satu yang kita terima, nak terima atau tidak. Okay, so kita kena will. Nak memberi dengan secara rela atau menolong seseorang atau memberilah apa-apa. Offer a help, offer something, food or something, we use shall. Kita guna shall untuk memberi satu dengan rela atau menolong dengan rela. Rela hatilah. Faham ya? Alright, semua saya sambung lagi dengan sikit lagi soalan di sini. Okay, saya harap anda faham ya. Okay, next. Will I get the ticket for the movie? Will I get the ticket for the movie? Adakah saya akan dapatkan tiket untuk wayang? Movie lah, wayang. Will I get ticket for the movie? Will I get the ticket for the movie? Adakah saya akan terima tiket untuk wayang ataupun tengok wayang lah, panggung wayang apa ni? Movie. Alright. So ini satu yang dia meminta, bukan memberi ya. Adakah saya akan dapatkan tiket untuk tengok wayang? For the movie. Will I get the ticket for the movie? So dia meminta, adakah dia akan dapatkan? So bukan memberi ya. Lihat soalan di sini pula. Shall I give you a call tonight? Shall I give you a call tonight? Nakkah saya telefon kamu malam ini? Haruskah saya telefon kamu malam ini? Dengan rela dia tanya. Alright, shall I give you a call tonight? Nakkah saya telefon kamu malam ini? Itu maksud dia. Dengan rela, dengan sendiri ya, bukan secara paksa. So kita guna shall. Alright. Next one. Shall I help him with his work? Shall I help him with his work? Nakkah saya tolong dia dengan kerja dia? Ataupun haruskah saya tolongnya dengan kerja dia lah. Sorry. Shall I help him with his work? Shall I help him? So dia offer untuk menolong. Dengan rela dia tanya nak tolong dia tak dengan kerja dia. Shall I help him with his work? Mungkin dia, kawan dia tu sibuk ke apa, dia tanya dengan rela. Shall I help him with his work? The last question. Will I be able to be at the airport before 9 p.m? Will I be able to be at the airport before 9 p.m? Adakah saya akan sampai di lapangan terbang pada pukul 9? Malam lah, PM lah. Adakah saya boleh? Able tu boleh lah. Will I be able to be at the airport before 9 p.m? Adakah saya akan sampai atau dapat sampai di lapangan terbang sebelum pukul 9 malam? So dia tanya, adakah dia akan sampai? So di sini dia tidak meminta sesuatu. Dia tanya aja, bolehkah saya sampai? Sempat tak? Adakah saya boleh sampai di lapangan terbang sebelum pukul 9 malam? Be able, boleh. Able ni boleh ya. So dia tanya, adakah saya boleh? Will I be able to be at the airport before 9 p.m? So saya harap anda faham di sini ya, penggunaan will dengan shall. Banyak contoh ayat saya ada beri. Saya harap anda semua faham ya apa yang saya ada ajar selama ni. Saya harap sangat anda semua faham. Take your time to study. Ambil masa untuk belajar. Kalau anda rasa video saya ni, pelajaran saya ni panjang sangat, pause sekejap ataupun berhenti sekejap. Pergi minum ke apa-apa, lepas tu datang balik belajar. Kalau belajar terus tu mungkin dah confused. So dah faham satu, relax sekejap. Then you continue. Faham? Lepas tu baca. Jangan lupa ya, baca dengan suara. Baca dengan suara. Dah faham, dah boleh ingat, baca dengan suara. Praktis hari-hari. Pasti boleh fasih. Dan boleh bercakap dengan lebih yakin dengan grammar yang tepat yang saya ada beri selama ni. So jaga diri. Terima kasih kepada saya yang telah subscribe, share, like dan komen. Kepada siapa yang belum lagi, tolong subscribe, like, share dan komen. Penting sekali, jaga diri. Selamat belajar. Bye bye.